Difahamkan, eksos motor ini mahu tercabut dan telah terseret jauh namun penugang motor selamba bawa seakan tiada apa yang terjadi. Apa cerita sebenarnya ni? Tular satu video memaparkan gelagat seorang penunggang dan pembonceng motosikal seakan tidak perasan akan eksos motor mereka mahu tercabut telah mengundang perhatian masyarakat media sosial. Tidak dapat dipastikan kejadian itu berlaku bila, namun difahamkan lokasi kejadian telah berlaku berhampiran dengan susul keluar menuju ke Lembah Beringin. Apa yang lebih memenikan lagi, semasa individu yang merakam kejadian itu perasan dan terus menegur mereka, mereka seakan tergelak kehairanan akan situasi berkenaan dan seolah mereka juga sebenarnya baru perasan terhadap situasi motor mereka yang sedang menyeret eksos itu. Ini parah nih. Tenang, tenang. Lampu isyarat sudah hijau tetapi motor polis tiba-tiba melintas menyebabkan kereta merah hampir melanggar motor polis. Siapakah yang salah dan apa sebenarnya yang berlaku? Tular satu rakaman video papan pemuka kereta yang sempat merakam sebuah kereta hampir melanggar motosikal polis yang sedang menyeberangi simpang 4 lampu isyarat di Kerubung Melaka. Dapat diperhatikan, sebuah kereta dipercayai berwarna merah sedang ingin melintasi lampu isyarat berkenaan kerana lampu isyarat di laluannya telah bertukar kepada hijau, namun pada masa yang sama tidak pasti apa sebenarnya yang sudah berlaku. Tiba-tiba kenderaan motor polis turut ingin melintasi lampu isyarat itu tetapi dari arah berbeza. Mujurlah tiada apa-apa kemalangan yang berlaku pada kedua-dua belah pihak kerana semasa kejadian, kereta merah tersebut seakan sempat perasan akan kehadiran motor polis itu dan berjaya mengelak terjadi pelanggaran. Pekerja kedai detailing cuba nak test kereta Mini Cooper milik pelanggan ini dan siap bawa laju namun kereta itu sedihnya telah hentam pokok pada bahagian depan hingga rosak. Apa yang telah berlaku sebenarnya ni? Tular satu video kelihatan sebuah kereta dipercayai Mini Cooper telah dipandu secara laju hingga menyebabkan kereta itu telah melanggar sebuah pokok. Difahamkan punca yang menyebabkan kereta itu tiba-tiba boleh terbabas adalah gara-gara kereta Mini Cooper itu telah dipandu secara melulu di jalan berkenaan. Dan ditambah pula semasa pemandu kereta itu sedang seakan memecut, sebuah lori dengan secara tiba-tiba pula cuba melintangi untuk masuk ke sebuah jalan lain pada masa yang sama. Dan mungkin disebabkan itulah pemandu kereta Mini Cooper seakan hilang kawalan semasa mahu mengelak lori berkenaan hingga menyebabkan dia terus melanggar pokok. Dan apa yang tidak disangka, pemandu yang membawa kereta Mini Cooper secara laju itu rupanya bukanlah pemilik kereta berkenaan. Akan tetapi kereta itu adalah milik pelanggan sebuah kedai detailing, dan individu yang memandu hingga kereta itu terbabas tersebut rupanya hanya pekerja di kedai itu sahaja. Dikatakan lelaki ini ambil wuduk dulu sebelum pecah tabung masjid. Apa cerita sebenarnya ni?
Baru-baru ini tular satu video menunjukkan aksi berani seorang lelaki didakwa sedang mencuri isi tabung di Masjid Parit Nibong Bandar Baharu Kedah telah kantoi terakam CCTV. Difahamkan, mulanya individu itu datang dan meletakkan kereta Proton Satria merahnya berhampiran pintu masuk masjid sebelum dia pecah masuk ke dalam masjid melalui pintu belakang bagi mengelakkan kehadirannya diketahui orang. Apa yang menarik perhatian individu yang menonton semula rakaman CCTV itu adalah dikatakan suspek telah memulakan kerjanya itu dengan mengambil wuduk dahulu dan suspek juga kelihatan sangat mahir kerana dapat membuka tabung-tabung masjid dengan begitu mudah hanya menggunakan peralatan yang biasa sahaja. Apa dia anak bukit dia tu? Dia buat pintu dulu. Dia buat gawai ke? Dia buat projek. Mulut tak bercakap. Yang tu dia buka jugalah ke tu. Kalau tadi nampak muka kan? Dan tak pun. Tak pun. Buka juga. Dia boleh buka. Macam mana dia buka dengan dawai lah? Tapi bengkok. Bengkok tu. Tarik. Yang Yang tak. cuy dah cuy. Tu dia tu. Ingat tak pusing. Dia tak kenyang. Ingat dia kecil ni je. Weh, dia jatuh tu. Ada juga, ada ringgit-ringgit lah, ada kapal ni. Kalau adik subuh tadi. Subuh kan. Biluk nak kecil. Rambung dengan tanggaan. Telefon bagi clear tu. Didakwa, lelaki bawa kereta mahal Mercedes ini tolak dengan kuat penguatkuasa hingga jatuh dan cedera hanya sebab dia dikenakan kompaun parkir. Apa sebenarnya yang berlaku? Tular baru-baru ini satu video memaparkan seorang pegawai penguatkuasa telah diserang dan ditolak hingga jatuh cedera oleh seorang lelaki yang menaiki kereta mahal Mercedes. Dikatakan, suspek bertindak demikian kerana berang dirinya telah dikenakan tindakan kompaun oleh pegawai penguatkuasa yang sedang bertugas tersebut kerana tidak mempunyai tiket parkir semasa meletakkan kenderaannya di tempat berkenaan. Dan akibatnya, situasi mula bertukar menjadi tegang apabila penguatkuasa itu telah dihalang untuk menjalankan tugasnya oleh suspek dan suspek mula-mula bertindak berani menolak penguatkuasa itu hingga jatuh cedera. Namun mujurlah ada orang awam yang cepat datang ke tempat kejadian bagi menenangkan keadaan dan menghalang situasi berlanjutan menjadi makin buruk.
Pak Gad tak bagi masuk, tetapi pelanggan tetap suruh rider masuk dalam premis hantar makanannya hingga menyebabkan rider kena lanyak menyembah bumi dengan lelaki ni. Apa yang berlaku sebenarnya? Satu video memaparkan pergelutan antara seorang penghantar makanan dengan lelaki blazer merah ini di sebuah premis telah menjadi tular. Difahamkan, rider penghantar makanan tersebut datang ke premis itu kerana mahu menghantar makanan yang telah dipesan oleh pelanggan yang berada dalam premis berkenaan. Namun tindakannya itu telah dihalang oleh pengawal keselamatan warga asing yang sedang bekerja di premis tersebut. Susulan itu, situasi mula bertukar menjadi tegang apabila si pelanggan tetap mendesak rider itu untuk masuk ke dalam premis berkenaan bagi menghantar makanannya yang dipesan. Lalu berlakulah pertengkaran di antara rider dengan pengawal keselamatan yang sedang bertugas tersebut. Tidak terhenti di situ, pengawal keselamatan berkenaan terus memanggil individu yang memakai blazer merah ini untuk datang menyelesaikan masalah hingga berlakulah pergelutan pula antara rider dengan lelaki bertubuh besar yang memakai blazer merah berkenaan. Sabar, kau duduk sini kejap. No, kau duduk diam. Om, Do you kau really bukan orang want this to sini. happen? Kenapa bahasa kau lain? Ha? Betul kau cakap dia pula orang lain. Ha? Kau nak kawan lagi dia? Kau nak kawan lagi? Stop it! Kau duduk diam kejap. You stop it now! Kau duduk diam kejap. Kau duduk diam kejap. Dia nak aku panggil lah, kau duduk. I want him. Tak. Kau sabar kejap. His arms cannot Kau be sabar broken, jap, kau sabar jap. please. Tak. Kau tunggu kejap. Kau tunggu kejap. Hey, you're gonna risk his elbow got broken, guy, please. No. Calm down. No. That's right. Dia tak melawan dan dia He will kecil jump. kot. He will jump. He will He's jump. not gonna jump. You nampak tak dia shilling dia jatuh kat situ? Guys, please calm down. Aku sakit. Seriously. He didn't jump on him. I am the witness here. He did not. I saw. Okay, the second time because he keeps on provoking. You are keeping provoking. I told him calm down. Don't allow me, no allow me. Yes, I understand, but I ask for your consideration, right? Please don't hurt him. Apa yang dia? He jumped him. Dia kata motor semua tak naik sini, mana boleh hantar sini pun. He jumped him twice. Saya cakap saya akan bertanggungjawab sebab dia datang ke sini kerana saya yang Dia naik tangan dekat panggil. dia ni buat kerja. Dia ni arahan dia untuk halang dia untuk lalu sini. Betul, tapi saya pun minta tolong dia untuk datang kat sini. Saya cakap cepat-cepat kita selesaikan Okey, sebab dah saya pun selesai. Kenapa dia bingung. nak lompat dekat dia tadi? Dah Sebab siap dah dia- grip. Abang askar ini telah dipukul oleh warga asing hingga cedera. Namun didakwa, sarjan di balai polis pula bagitahu agar kes ini tidak dibesarkan kerana nanti abang askar akan terima akibat. Apa sudah terjadi ni? Baru-baru ini tular satu video memperlihatkan luahan seorang anggota tentera askar yang mendakwa dirinya telah dikepung beramai-ramai oleh warga asing dipercayai dari Pakistan dalam satu kejadian yang difahamkan berlaku di Nilai 3 Negeri Sembilan semasa dia sebagai pelanggan ingin menukar kerusi yang rosak di kedai itu. Dalam video tersebut juga, abang askar itu turut menzahirkan rasa seakan risau kerana jika anggota tentera pun sudah kena pukul sebegini dengan selamba hingga cedera oleh warga asing berkenaan apatah lagi orang awam tempatan biasa. Kerana susulan kejadian itu, abang askar ini telah mengalami kecederaan benjolan di bahagian dahi kepala akibat dipukul oleh warga asing berkenaan. Namun apa yang lebih mengejutkan lagi adalah, difahamkan semasa abang askar itu hadir ke balai polis, dia telah diberitahu bahawa individu warga asing yang memukulnya hingga cedera itu tidak dapat diambil tindakan tangkapan kerana dia tidak menggunakan senjata tajam atau mengugut abang askar itu walaupun abang askar itu telah pun cedera. Serta ada juga polis yang difahamkan berpangkat sarjan di balai itu telah memberitahunya untuk tidak membesar-besarkan kes tersebut kerana dia, iaitu abang askar tersebut, nanti akan mendapatkan masalah di kemudian hari. Teruskan Mama Dagan, teruskan. Wah, okey. So sekarang ni dia tunggu dia nak bawa pekerja dia yang hantuk kepala tentera tu, dia nak bawa kat sini. Sebab saya cakap selagi tak settle hal ni. Betul. Macam mana Ustaz, macam mana dia orang boleh pegang tentera Ustaz? Tentera tu datang dengan bini dia, lepas tu kepung dengan 15-20 orang.
Sekarang ni dia mesti tahu pekerja tu siapa. Pekerja tu permit di kedai mana. Macam mana So sekarang berapa lama dia nak pergi tunggu? sebagai customer nak tukar kerusi yang rosak. Tapi dia orang ni kepung dia orang dan buat gangster dan pukul dia. Betul. Ni Pakistan dinilai 3. Memang kita dah pergi buat report polis tu. Dia ada report polis, dia akan siasat. Tapi kita nak tunjukkan kepada kerajaan Malaysia, inilah Pakistan. Orang ni buat kes ni keluar, itu saja. Kita tak mau tahu siapa, kita mau tahu siapa yang pukul Itu tu. saja. Itu saja. Itu tak ada kena mengenai diam lah. Betul, yang betul. pukul tu saja. Mana yang pukul tu? Mana dia? Tanya kedai awak, macam mana you tak tahu masalah ni? Bukan. Okey, dengar saya. Dengar persoalan saya. Okey, dengar persoalan saya. I talk in English ah. Just now when I come, okey? Tak tahu English. Bagus. Okey. Tadi saya datang, you call dia sampai. Tetapi tadi bila dong hantuk kepala tentera, kepung dalam 15-20 orang, tadi tak ada siapa pun tahu. Macam mana? Itu saya tak tahu dah. Tadi baru you cakap. Ini masalah you cakap dah tahu, tak tahu. Ini benda dah berlaku. Saya nak tahu siapa yang pukul, itu saja. Sekejap lah, saya sudah polis. Berapa jam sudah ni? Dah berapa lama? Ya, betul, dia hantar saya. Rumah saya pun ada. Dan saya dalam situasi tu, memang saya sebagai seorang tentera, saya memang boleh beranikan diri. Tapi saya dah kena kepung dengan geng-geng dia orang. Memang dah kepung, memang ramai orang. Daripada kedai sebelah datang, kedai sebelah ni datang, semua datang. Nak kepung saya. Lepas tu saya pun tak boleh buat apa. Pasal saya fikir ada anak bini dalam kereta saya. Jadi takut jadi apa-apa, saya pun kecoh itu. Sampailah benda tu sampai saya bawa balik. Benda tu barang tu lah. Tapi saya rasa macam tak puas hati lah. Pasal saya sebagai seorang tentera, rakyat orang Malaysia, saya kena benjol kepala daripada warga asing. Daripada Pakistan. Jadi tak adil lah. Hospital belum? Saya sekejap lagi nak pergi hospital. Daripada report polis tu ada. Tak dapat info. Okey, saya tanya. Semasa buat report polis, belum pergi hospital terus pergi buat report polis? Ya betul, report polis. Sebenarnya kena pergi hospital dulu baru buat report polis. Pasal yang dekat balai polis tu tadi dia ada keluar daripada surat polis tu lah. Pergi buat rawatan dulu. Polis Untuk bawa pergi. Bawa warna kuning ni ada ni. Okey. Ni surat ni. Surat polis ni. Okey. Lepas tu belakang tu laporan saya. Dalam laporan tu ada tulis dah yang Pakistan kepung semua ada. Pakistan kepung ada ramai orang. Lepas tu dia ada tulis dia hentak dahi saya. Pakai dahi dia. Habis tu Pasal saya jadi AIO dia ada buka IP dia buka session apa? dia buka kes apa tak tahu. Tapi dia cuma yang kat balai tu bagi tahu saya. Dia cuma cakap kes ni dia tak boleh kena tangkapan. Pasal apa benda ni tidak melibatkan dia tak pakai benda tajam ataupun dia tak ugut saya. Dia cakap macam tu. Saya cakap mana boleh macam Beri tumbuk balik lah muka. saya cakap dah kepala dah benjol pun tak boleh buat tangkapan ke? Dia cakap tak boleh. Ini akta dia cakap. Memang law tu dia cakap. Saya pun tak faham law dia akta mana dia tak. Lepas tu bagi tahu, dia cakap pasal kau tentera, jangan buat kes ni. Lagi satu dia cakap dengan saya, dia pun macam gertak saya lah ceritanya. Kalau saya sebagai penjawat awam, kalau boleh janganlah benda ni jadi kecoh sampai ke atas, sampai mahkamah. Takut awak penjawat awam, awak sayanglah kerja awak. Jadi saya pun mula fikir macam baiklah saya sayang kepada kerjaya saya sebagai tentera. Kita sayang pada kerjaya kita biar orang asing semua kita. Itu sarjan kan? Sarjan, ya betul. Sarjan bagi nasihat macam tu. Sarjan, itu saya cakap. Patutnya dia tengok kita dah lah, saya dah penjawat awam, polis tu pun penjawat awam. Jadi tak boleh lah macam tu, dia patut kena lebih kepada saya. Dan saya pun kepala dah bengkak dah. Takkan dia lebih kepada warga asing. Orang tu pun saya dengar baru-baru ni tak ada permit. Kosong juga orang tu. Orang tu kosong. Okey, dia ada kosong. panggil dah orang tu pergi balai. Saya pergi balai memang orang tu tak timbul langsung yang hentak dahi saya. Memang saya tak nampak langsung. Orang tu tak timbul, macam mana sarjan tu boleh bagi tahu bahawa tak boleh buat tangkapan. Kalau memang tak timbul. tangan kosong tak boleh buat tangkapan, kita pergi tumbuk balik muka warga asing tu, tengok dia boleh tangkap kita ke tak boleh.
Itu dia cakap, ni pasal apa kes ni dia tak pakai senjata macam tajam apa semua, jadi tak boleh buat tangkapan, dia cakap itu. Saya rasa ini perlu kita buat. Nanti kita pergi balik di balai itu, buat laporan kepada Jabatan Integriti PDRM. Buat laporan ke Chief dan tulis nama sarjan tu, buatkan apa yang sarjan tu cakap. Tulis semua cara terperinci, buat laporan ke Jabatan Integriti Polis. Kita tengok sarjan ni nak kena tindakan apa. Itu saya cakap. Lepas tu dia macam, saya tak tahulah, dia orang ni lebih kepada warga asing lah. Padahal dia orang tak fikir saya sebagai anggota tentera, kepala dan ni patut dia orang lebih kepada saya. Patut kena terus melulu kat warga asing tu. Macam ni saya cakap macam ni saya sebagai tentera pun dah kena macam ni, apa lagi orang awam kat situ, rakyat Malaysia. Kalau cakap tentera pun dia boleh buat macam ni, jadi tak ada apalah saya cakap warga asing memang. Besok saya akan bagi nombor lawyer dekat KL, hubungi dan bincang dengan lawyer, tengok apa yang kita boleh buat tindakan kepada PDRM dan juga tindakan kepada warga Pakistan ni. Dan kita tak boleh biar. Saya rasa ini melibatkan integriti PDRM. Mana boleh seorang AIO menasihati pengadu ni untuk tidak ambil tindakan untuk tak dibawa kes ni secara besar untuk dipergi ke mahkamah. Saya rasa ada yang tak kena. Saya memang hati saya memang tak puas lah pasal apa dia buat macam tu kat saya kan. Jadi memang hati tak senang lah saya. Jadi apa yang jadikan saya sebagai tentera dah kena empuk dengan warga asing pula tu. Bini kau ni. Ya betul. Dia kita kedai dia ada. Nama kedai ada. Nama kedai ada. Tauke kedai ada. Mana bagi warga asing yang pukul tu? Sebab apa PDRM tak boleh cari warga asing yang pukul tu? Adakah PDRM tak mampu cari warga asing yang pukul tu sebab dia dilindungi? Tadi pun pihak polis bagi tahu saya kalau boleh jangan pergi ke kawasan dia lah kalau kes ni selesai. Saya cakap kenapa saya tak boleh pergi ke kawasan dia? Ini saya Malaysia, negara saya. Kenapa saya takut kena pergi tempat dia padahal ini tempat saya, Malaysia saya punya tempat. Kenapa saya nak takut pergi tempat dia? Dia patut kena takutkan Malaysia. Betul. Saya cakap, saya rasanya saya patut nak bersuara dalam balai tadi. Tapi saya rasa saya tahu, saya ada kat tempat dia orang. Kecuali saya ada dekat camp saya, mungkin saya boleh bersuara dengan polis tu. Saya duduk tempat dia orang, saya tak boleh bersuara lah. Takut nanti dia orang fikir saya kurang ajar. Jadi saya senyap je, saya angguk je kepala. Itu saya cakap, kalau cuba bayangkan pihak polis yang kepala dia bengkak. Rasa dia orang dulu diam ke? Bermakna polis di dalam balai tu semua macam menyebelahi puak-puak warga asing daripada nilai 3 ni Saya rasa ada perkara yang tak betul lah. Saya rasa balai polis tu nanti tolong bagi tahu. Balai polis mana tu? Balai polis nilai. Balai polis nilai warga asing yang pukul, yang tolak, yang hantuk kepala ni sampai bengkak kepala rakyat Malaysia. Sahabat kita ini adalah penjawat awam, anggota ATM dan pergi ke balai polis dan AIO dan anggota-anggota nampak menyebelahi warga asing.